warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan kita menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang sepatutnya kita baca pada minggu pertama, tapi minggu pertama tu minggu raya. Jadi ujung-ujung ni, minggu terakhir ni ada kosongan, yang kita ganti ke hujung ni. Baik, kita sambung bagi yang di kitab. Dia masih lagi dalam bab meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin, cara-cara meninggalkan maksiat batin, fasal kedua. Kita, kalau yang kitab Jawi ni muka surat 149, ujub, dia penyakit ujub, cara meninggalkan sifat ujub. Baik, kata Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain, ujub, takabbur dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah satu penyakit hati yang sangat susah diubati. Dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Ujub ni dia beza dengan riak. Riak ni memang dia tunjuk riak ni. Ujub ni dia rasa sendiri. Dia tak sebut ke orang. Ada yang disebut juga, tapi ada yang disebut dan ada yang tidak disebut. Yang sebut dia akan ceritalah pasal kelebihan-kelebihan itu kita akan baca. Ada yang tidak disebut ni, ujub ni dia tengok cermin, dia rasa sendiri, aku ni bagus ni, aku ni hebat. Dia merasa diri dia lebih bagus daripada orang lain. Ini adalah salah satu penyakit hati yang merosakkan diri. Penyakit ujub ni merosakkan diri dan merosakkan amalan. Kerana tidak mungkin seorang tu lebih baik daripada orang lain. Tidak mungkin. Kerana pasti ada orang yang lebih baik daripada kita. Dan kita ini pasti akan ada dosa. Kerana merasakan diri baik daripada orang ni pun satu perkara yang tidak betul juga, kerana dia termasuk dalam perkataan ujub. Dan alamat yang nampak pada lidah orang yang ujub itu ialah ia selalu mengatakan aku begini, aku begini, seperti perkataan iblis. Baik, ulama sebut arba'un muhlikatun, 4 perkara yang kalau banyak sebut dia akan menghancurkan. Ana, nahnu, indi, li. Arba'un muhlikatun, 4 perkara yang menghancurkan, yang membinasakan. Ana, nahnu, indi, li. Ana, saya, nahnu, kami, indi, di sisi aku ataupun aku ada, li, bagi aku. Dia bila bercakap dia akan kata ana, saya ni, ataupun nahnu, kita, kami ni, dia menunjukkan kehebatan dia semua. Ataupun indi, di sisiku, aku ada benda ni, aku pernah pergi sini, aku pernah buat ni, aku pernah jumpa dengan dia ni. Li, bagi aku ni. Dia semua merujuk kepada diri dia sendiri. Ini ulama sebut arba'un muhlikat, 4 perkara yang kalau banyak sebut dia akan menyebabkan kebinasaan. Jadinya kena kurangkan sikit cerita pasal diri sendiri ni. Orang tak nak dengar pun sebenarnya cerita pasal diri sendiri ni. Kan ada orang dia short sendiri, hari-hari dia post cerita pasal diri dia. Dia cerita pasal dia ni, dia cerita tu. Ada orang baca ke? Kalau benda tu tidak ada manfaat, tidak ada ilmiah, tidak ada orang baca pun. Orang kadang-kadang jadi menyampah gitu ya. Saya cerita pasal diri sendiri je kan. Macam lah orang lain tak ada cerita lain. Orang lain malas nak cerita je. Dia tidak elok. Kerana dia mendorong kepada ujub tadi. Kalau kita banyak cerita pada diri sendiri, tu maknanya kita nak kata diri kita ni orang kena tahu kelebihan kita ni. Tu maksud dia. Bila kita banyak cerita pada dia, orang cerita pasal orang lain, dia cerita aku ni juga. Mana dia nak cerita apa? Aku pun hebat macam dia juga. Dia nak gitu-gitu. Orang ni pernah buat ni, pernah pergi sini. Aku pun pernah juga. Dia nak cerita gitu. Tu
tu cerita-cerita tu menunjukkan apa? Menunjukkan dia nak, aku ni kena tunjukkan aku pun ada agak gini. Ini satu sifat permulaan, tanda para ulama kata tanda pada sifat ujub. Seperti kata Iblis ketika tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana engkau menjadikan aku daripada api dan engkau menjadikannya daripada tanah. Aku lagi baik aku daripada api. Adam daripada tanah. Aku lagi baik, aku ada degree. Budak tu belajar SPM je. Aku lagi baik, dulu aku kerja pegawai, grade tinggi. Yang tu kerja grade berapa je. Dia rasa lebih baik daripada orang lain. Ini penyakit iblis. Sama juga kalau kita hafal Quran. Aku hafal Quran. Pakcik tu baca Quran pun salah. Jadi imam, dia rasa lagi baik daripada orang. Tak boleh. Ni bahaya, ni penyakit bahaya. Mengaji agama, aku mengaji agama. Itu siapa? Nampak? Dia mula rasa dia lebih baik daripada orang lain. Ini bahaya. Bila kita start mula rasa terdetik daripada hati, dan hati kita baik daripada orang lain, kita kena banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tidak tahu orang tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Tak tahu. Satu hari Allah Subhanahu Wa Taala pernah tegur Nabi Musa AS. Nabi alaihi wassalatu wassalam ni memang kalau dia diutuskan, dia adalah manusia yang paling tahu pada zaman tersebut. Dia paling alim lah. Ketika zaman Rasulullah paling alim. Dan zaman Nabi Isa paling alim, yang paling tahu syariat. Zaman Nabi Musa lah paling alim, ikutkan. Nabi Musa AS, orang tanya pada dia, siapakah manusia yang paling alim sekali sekarang ni? Nabi Musa jawab, ana a'lamun nas, aku yang paling alim sekali. Jawapan itu betul. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala tegur ketika itu kerana dia tidak sebut wallahu a'lam, aku tidak tahu, mungkin ada yang lebih alim daripada aku, tapi dia kata ana a'lamun nas, aku paling tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini dalam suratul Kahfi tentang perjumpaan di antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir alaihissalam. Kerana pada ketika itu Allah Taala sebut bahawa ada lagi yang lebih alim daripada engkau, iaitulah Khadir alaihissalam. Nabi Khadir, ada kata Khadir, ada Khidir, terpulang. Tapi Nabi Khadir alaihissalam ni dia hidup di mana? Nah, Allah Subhanahu Taala kata kalau kau nak jumpa dia duduk di antara Majma'al Bahrain, di antara dua laut yang sedang bertemu. Di situ, itu tempat Nabi Khadir alaihissalam duduk. Maka Nabi Musa alaihissalam pun pergi ke tempat tersebut dan berjumpa dengan Nabi Khadir alaihissalam dan belajar daripada Nabi Khadir alaihissalam. Nampak? Ini para ulama sebut bahawa ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Taala dalam suratul Kahfi yang kita baca. Bagaimana di antara Nabi Khadir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam belajar dengan Nabi Khadir. Ini menunjukkan kepada kita apa? Kalaupun kita dah alim, Nabi Musa ni dah alim, tapi ada yang lagi alim daripada dia, dia sanggup pergi merantau untuk cari yang lebih alim daripada dia. Dan dia belajar sungguh-sungguh daripada tu. Kita kadang-kadang bila dah pandai, dah rasa habis belajar sampai universiti, rasa je tak nak belajar dengan orang dah. Tak nak duduk dengan kuliah orang. Tak betul gitu. Kita kena duduk dengan kuliah orang. Kerana boleh jadi apa yang dia belajar tu kita tak jumpa pun dulu. Dia belajar dengan guru lain, dia belajar dengan kitab lain, syekh lain. Kita duduk tu tak pernah dengar pun dia kata, oh betul juga. Kena duduk belajar walaupun kita alim. Kerana ilmu ni tidak akan habis sampai bila-bila. Lagi banyak, Imam Syafi'i kata, lagi banyak aku belajar, lagi banyak aku tak tahu punya. Biasa orang yang mengaku dia tahu semua benda ni adalah orang yang jahil. Dia kata, aku tahu semua benda. Kerana kita tak akan mungkin boleh tahu semua benda. Kita pasti ada benda yang kita tak tahu. Kita mungkin tahu dalam bab agama, tapi bab lain, bab engineering bukan bidang kita. Bab perubatan bukan bidang kita. Bab apa lagi? Bab lain ni ada orang yang lebih pakar daripada kita. Maka kita tak boleh kata kita orang yang paling tahu dalam satu bidang. Bahkan dalam bidang agama pun kita tidak menguasai semua benda dalam bidang agama. Sebab tu para ulama dia ada bidang dia. Dia panggil muhaddisin, ulama hadis, mufassirin, ulama tafsir, ulama fiqh dan lain-lain. Mereka ada kepakaran masing-masing. Kalau profesor dekat universiti pun tak ada profesor yang dia tahu semua bidang. Tidak. Profesor ni lagi kecil kepakaran dia. Dia kalau contoh kita kata UPM, Universiti Perdana Putra Malaysia, yang fokus kepada pertanian, pada binatang, kan. Katakanlah ada departmen serangga, kita kata contoh departmen serangga. Bukan semua orang pakar serangga, tak. Profesor tu ada yang pakar serangga tertentu, kan. Ini pakar belalang, ini pakar nyamuk, ini pakar lalat. Dia ada pakar kepakaran begitu. Dia ni menunjukkan bahawa kita tidak tahu semua benda. Jadi kita tidak boleh mengaku tahu semua benda. Dan bila kita ada peluang untuk belajar, kita kena belajar. Kerana boleh jadi ada ilmu yang kita tak pernah dapat lagi sampai kepada kita, kerana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat luas.
Dan alamat yang nampak bagi orang yang ujub itu dalam majlis orang ramai ialah ia selalu suka mengangkatkan dirinya dan menganggap lebih berkebolehan daripada orang lain. Dan ia suka menonjolkan diri dalam perbincangan. Ni dia ada satu penyakit dia panggil narsisistik. Narsisistik ni dia lebih kurang begini jugalah. Dia suka tonjolkan dia ke depan. Dia suka orang puja dia. Dia kalau dalam majlis Imam Ghazali kata apa? Dia akan suka mengangkat dirinya. Dia akan nampak macam terkedepan. Selalu dia nampak terkedepan. Ni pun sikap yang tidak terlalu baik sangat. Kecuali lah benda tu memang dia tahu, memang dia kepakaran dia dan dia kena bagi tahu, dia kena tidak ada masalah. Tapi kalau semua benda dalam semua majlis dia suka terkedepan, dia suka orang mengangkat dia suka duduk dekat tempat VIP. Dia suka mana yang tempat orang rasa special, dia suka letakkan diri di situ. Dia suka bila dia dalam mesyuarat orang puji dia, orang kata dia bagus, orang kata dia ni ada minda yang ada idea yang hebat, apa semua orang suka puji. Ini satu sikap orang ujub juga. Dia suka diri dia orang puji dia. Ramai orang begini kan. Asal tu dia suka ke depan. Kerana berlawanan dengan sifat ujub ni adalah orang yang tawaduk. Tawaduk ni dia merendah diri. Dia orang tanya dia baru dia jawab. Orang tanya pendapat dia baru dia bagi. Kalau tidak perlu dia tidak akan bercakap. Kerana apa? Kerana dia pun tahu, dia kata mungkin orang lain lagi tahu daripada aku. Dan bila terkedepan selalu ni, dia akan menyebabkan bukannya suatu tu memudahkan kita, tapi dia akan menyukarkan kita. Kerana bila duduk depan, dia akan dapat amanah-amanah, dia akan dapat benda-benda lain, tugas-tugas yang orang mengharapkan kepada dia. Kerana bila orang bagi amanah kepada kita, benda ni kena selesai. Dia tidak boleh orang bagi jawatan pada kita nak terkedepan, nak nampak orang puji, nak duduk dalam carta organisasi, nak duduk ke atas sekali, nak duduk nama-nama yang nampak, tapi buat kerja tak nak. Tidak boleh begitu. Kerana semua ni adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua ni akan ditanya kalau kita tak buat balik. Sebab tu para ulama ni, dia kalau boleh dia tak nak terkedepan. Dia akan hidup dengan secara sederhana, hidup dengan cara tawaduk, hidup kerana apa? Kerana dia tak nak kalau duduk ke depan akan jadi orang selalu puji, dia akan mendatangkan sifat ujub ni tadi, sifat bangga dia. Kalau tak silap saya, Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah satu hari, Syekh Mutawalli ni antara syekh yang besar, ulama yang besar, dan orang menyebut tentang karamah-karamah yang ada pada dia. Memang dia alim sungguh. Dia ni orang punya sanjung dia keluar kuliah, ada satu hari tu dia keluar kuliah, orang angkat kereta dia. Orang angkat kereta dia, orang tak dapat ni, dia orang angkat kereta dia, sampai terangkat kereta. Punya orang selut pada dia. Dia risau benda tu mendatangkan sifat wujud hati. Dia akan rasa macam hebat sangat aku ni sampai orang apa angkat kereta aku ni kan. Ke nak angkat kereta ustaz apa ni boleh keluar. Tak ada, dia takkan rasa gitu. Dia suruh driver dia berhenti, tak lama tu dia pergi kat tandas masjid dan dia mencuci tandas masjid. Dia kata apa? Aku nak kena buang sifat ni. Bila kita orang puji kita, orang angkat kita akan rasa macam kita hebat. Dan kita ni kalau dibiarkan begitu, kita akan jadi macam Fir'aun. Fir'aun ni salah satu sebab dia jadi Fir'aun adalah orang keliling dia semua duk puja dia. Bagus kau ni Fir'aun. Bagus ni kau dah hebat lah. Idea pernah lah apa semua. Duk puji. Akhirnya jadi Fir'aun. Dia tak nak sifat tu membiak dalam diri dia. Dia cepat-cepat cantas. Dan dia pergi ke tandas untuk dia buang, bersihkan tandas supaya hilangkan rasa sombong dia tadi, bersihkan najis orang apa semua, hilang rasa sombong dia tadi. Ini yang ditunjukkan oleh para ulama. Kerana apa? Kerana nak mengelakkan diri daripada rasa sombong. Kita jangan sampai kita ni sampai satu tahap, tak boleh nak duduk makan kat atas lantai ni, tak boleh makan orang, tak boleh makan nasi bungkus gini ni, tak boleh ni. Dia dah start rasa macam aku tak boleh makan gini, tak boleh. Dia kena hidup dengan cara yang paling tawaduk. Rasulullah SAW orang yang hidup paling tawaduk lagi. Kerana kalau dibiasakan dengan kita membesarkan diri kita ni, dia akan jadi satu penyakit yang payah untuk dicantas. Dia penyakit-penyakit hati ni, dia macam penyakit fizikal juga. Kalau dia tidak dirawat, dia akan menjadi lebih parah lagi. Mana sifat ujub ni juga, kalau tak dirawat daripada awal, kita tak cantas diri kita, start mula rasa bisikan dalam hati, kita kata aku ni bagus ni, aku lagi bagus daripada dia, aku lagi baik daripada dia kan. Kita start rasa benda begitu, tak boleh, ni kena start buang. Kalau kita biar dia akan jadi melarat dan kita akhirnya jadi orang yang sombong. Dia akan jadi orang yang sombong. Sebab tu para ulama dia mengelakkan diri daripada perkara-perkara ni, tak nak bagi benda tu melarat dalam diri dan akhirnya menjadi orang yang sombong. Ada tak ulama yang sombong? Ada. Dia akan mula rasa pada ilmu aku lagi banyak, tak
tak betul tu cara tu. Dia akan start rasa begitu. Bila tengok orang lain keluarkan pendapat yang lain, dia akan berkeras. Dia kata, pendapat tersebut tak betul, pendapat aku lebih betul. Dia akan mandang remeh dengan orang ni apalah begini, orang ni begini. Bila dia merasa begitu, maka hilanglah keberkatan ilmu daripada diri dia. Ni benda ni, ilmu tu jadi satu yang tidak diamalkan pada dia. Kerana sepatutnya orang yang lebih banyak ilmu adalah orang yang lebih tawaduk dia. Bukan orang yang lebih banyak ilmu, orang yang lebih sombong. Sebab itulah pepatah kita sebut apa? Diam-diam ubi berisi, kan? Resam padi makin berat makin tunduk. Maknanya makin penuh makin dia tunduk, bukan makin sombong. Memang biasanya begitulah. Biasanya yang bunyi bising ni, yang macam banyak cakap, saya ginilah, saya gitulah, tu 10-0 biasanya. Kan, orang yang banyak tunjuk dia hebat dan semua, tu biasa dia 10-0, dia tak ada apa. Kerana 10-0, kalau dia ketuk, dia akan bunyi bising, tong tang tong tang tong tang. Tapi kalau 10 penuh, dia tidak akan bunyi, dia akan bunyi tong tong tong, dia kurang sikit bunyi. Memang begitulah dasar manusia ni. Orang yang kosong biasa dia pompang, biasa dia kosong lah. Dan lagi banyak dia pompang lagi kita nampak, dia ni lagi tak tahu benda sebenarnya. Lagi kita nampak dia begitu, kan. Kita jumpa ramai orang begini, kan. Bila dia bercerita ni, kita tengok, weh, ramai yang pompang dia bercerita ni. Sekali satu masa kita tengok betul-betul, tak sama pun macam yang dia cerita tu, kan. Lain. Kenapa? Kerana dia lebih kepada kosong saja, pompang saja. Dan orang yang takabur tidak senang apabila ia diberi nasihat dan mengkasarkan bahasa kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Orang takabur ni, takabur ni salah satu lagi cara dia nak kenal dia tak suka orang bagi nasihat ke dia. Dia nasihat ke orang bukan main keras. Bertakwalah kepada Allah, ikutlah syariat, ni janganlah buat benda-benda begini. Oi, tegah ke orang. Tapi kalau kena dia melenting. Dia tak suka orang nasihat ke dia. Kerana sepatutnya kita ni, orang yang beriman kena terima ni peringatan, nasihat-nasihat daripada orang ramai. Salah satu ciri orang yang tidak sombong adalah dia boleh terima teguran. Ni salah satu ciri yang orang tidak sombong, dia boleh terima teguran. Kerana terima teguran ni bukan benda yang mudah. Tak mudah terima teguran ni. Tak mudah terima teguran. Dan cuma yang nak menegur ni pun kena tegur dengan cara yang betul lah. Janganlah tegur depan orang ramai, marah depan orang ramai, ni tak betul. Kerana Imam Syafi'i pun sebut, dia kata, jangan kamu terima teguran di hadapan orang ramai, kerana teguran di hadapan orang ramai itu satu penghinaan, kata Imam Syafi'i. Yalah, orang kalau dia nak betulkan kita, dia akan panggil kita. Kata, Syekh, ni salah ni, ni tak betul. Ni tak betul begini ni. Kita berkata, okey, terima kasihlah tegur, saya tak perasan benda tu, kan. Maaflah, terima kasihlah tegur, saya pun kadang-kadang terlepas pandang benda ni. Dia akan terima teguran. Kalau tegur betul. Ini orang panggil dia pun tegur, tak boleh terima. Tak boleh terima. Dia kata betul juga. Dia kata dia betul juga. Ada orang yang dia berkeras begitu juga, kan. Dia tak boleh terima pendapat orang lain. Orang kata ni tak, dia kata dia betul juga, kan. Orang tengok dari jauh, tu anjing ke burung tu, bayang-bayang dari jauh, kan. Tu anjing ke burung tu. Kita kata burung. Tadi kata anjing tu, telinga anjing tu dia kata. Kita kata burung, tu anjing tu. Tiba-tiba terbang. Kita burung tu, tak, tu anjing jenis terbang, dia kata. Dia nak menang juga. Ada orang gitu, kan. Bukan tak ada orang. Dan kita ni orang dewasa, kerana kita malas dah nak bertekak, kita bukan budak-budak lagi nak bergaduh. Jadi kita biarlah, lantaklah kau nak jadi apa, kan. Dia punya pusing kona tu macam kita tak tahu dia punya kona. Kita tahu dia punya kona tu bagaimana, tapi kita orang dewasa malas. Ini salah satu sifat orang yang takabur. Dia tak boleh terima teguran orang lain, dan bagi dia betul juga. Walaupun terbukti salah, dia tetap nak menegakkan benang yang basah. Dia betul juga. Ini sifat yang sangat tak elok. Orang kadang-kadang layan kita sebab malam bergaduh, tapi dalam hati orang tidak hormat pada kita kerana kita sibuk nak membetulkan apa yang tidak betul, yang terbukti. Orang lagi hormat kita kalau kita mengaku salah. Orang lagi hormat kita kalau kita mengaku salah, orang tegur. Walaupun kita ni public figure, orang besar, popular, kita buat satu kenyataan salah, orang tegur kita. Kita cakap, terima kasihlah tegur, saya mengaku saya salah. Orang hormat kita, orang lagi hormat kita. Maknanya orang ni betul-betul tawaduk. Dia mengaku kesalahan dia dan sanggup tarik balik apa yang disebut yang salah tu. Banding dengan orang yang dia rasa sombong, dia malu dengan teguran tersebut, dia pun duk kona apa semua nak bagi dia menang juga. Orang akan hilang hormat pada dia. Orang kata dia ni, orang tahu benda tu salah tapi dia tetap nak berkeras juga, orang akan hilang hormat daripada dia. Maka kita ni kalau begitu, orang tegur kena terima. Cuba kalau kita tak boleh terima orang tegur, kena hati-hati. Kena hati-hati. Kerana tu salah satu tanda takabur dah mula ada dalam hati kita. Kadang-kadang yang payah nak tegur ni apa? Payah nak tegur ni orang yang mengaji agama lagi tu payah tegur. Orang jawatan kuasa masjid surau dia payah tegur kadang-kadang. Nak tegur imam kampung, baca salah ingat senang ke? Jangan buat pasal. Jadi bergaduh. Saya ada kawan saya, dia ni ustaz mengajar pondok. Memang alim dia ni. Memang alim. Dengan ustaz mengajar pondok, memang alim. Dia pergi semayang musafir semayang satu masjid. Saya lupa kat mana, kat belah Pahang lah semayang masjid.
Jadi dia tengok imam tu salah. Jadi dia sebagai orang yang berilmu, dia kena tegur. Dia pergi dekat-dekat, dia kata, dia tegur lah. Dia kata, entah buat ni tadi tak apa betul cara semayang gini. Dia tegur. Melenting untuk imam tu. Dia kata, ni siapa ni? Datang daripada mana tu? Sibuk nak tegur aku apa semua dia. Dia melenting. Dia tak tahu kawan yang tegur tu Tok Guru Pondok. Tapi kawan tu buat relax. Nampak macam pakcik-pakcik biasa. Duk pakai kopiah, pakai baju Melayu pun butang tak cukup, pakai biasa. Dia tak tahu orang tu alim. Tapi dia tak boleh terima teguran, nampak. Kalau orang terima teguran, kata apa? Betul ya, salah ni kan. Betul-betul. Terima kasihlah tegur, saya tak perasan kan. Gitu. Banyak kita jumpa dia kadang-kadang macam kan. Dia tak perasan. Tapi nak tegur bukan senang. Dan jumpa dulu ada seorang imam dia baca surah biasa je, tapi alam taraikai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi nak bagi tegur dia tu, kita orang muda kalau salah tegur ni, walaupun kita hafiz Quran, payah nak tegur dia. Kan mengajuk pula, tak datang pula masjid, tak ada imam pula lagi kan. Payah pula. Jadi nak tegur macam mana, kena panggil JK, pusing tegur kan. Itu pun dia kata kalau tegur tu 14 kali letak jawatan dalam grup WhatsApp. Tegur letak jawatan. Esok datang balik surau, 2-3 hari datang balik surau. Tu tegur lagi, mengajuk lagi letak lagi. Payah. Ini tak boleh tegur, ni satu sifat yang ni. Kalau ada salah biarlah orang tegur kita terima. Tapi kalau dia bagi nasihat ke orang, maka saya kata apa? Kalau bagi nasihat ke orang bukan main kasar kali. Dia bukan main lagi. Tapi kalau kena ke dia baru dia tahu. Maka sama juga orang bergurau orang ni. Ada orang yang dia bergurau orang kasar, bukan main orang gurau orang kasar. Tapi kena ke dia, gurau sikit pun nak melenting. Tak boleh juga itu. Maka sesiapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur, dan sebaiknya hendaklah engkau mengetahui bahawa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Dan masalah ini tiada siapa yang mengetahuinya kerana ia tertakluk kepada khatimah, ini akhir umur seorang. Baik ni kita tak tahu pun sebenarnya. Kerana kita tak boleh kata kita baik dan kita kata orang lain tidak baik. Kerana kita tak tahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi orang tu lebih baik daripada kita. Kita mungkin ada dosa yang kita buat, orang tu tak buat pun dosa tu. Kita mungkin ada amalan yang kita tak buat, orang tu buat amalan tu istiqamah. Kita mungkin ada benda yang Allah Ta'ala uji, kita tak sabar, orang tu bila ujian dia sabar. Tapi pakaian dia tak macam kita. Dia mungkin pakai topi terbalik, dia mungkin pakai t-shirt biasa, dia mungkin kerja bukan ustaz, dia mungkin kerja biasa-biasa. Tapi kesalehan dia tu, ketakwaan dia tu, dijaga agama tu lebih baik daripada kita kadang-kadang. Saya jumpa ramai orang begini. Kita nampak pakaian dia biasa-biasa. Tapi bila kita bersembang, kita duduk-duduk dengan dia, berkawan dengan dia, dia ni lagi jaga syariat sebenarnya daripada orang-orang ustaz, orang-orang yang masjid surau ni. Dia lagi menjaga. Jadi kita tak boleh hukum dia. Tengok dia ni duduk pakai baju biasa, hidup macam biasa, apa semua, kita tak tahu. Dia boleh jadi dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia berkhidmat dengan mak ayah dia. Kita tak tahu pengorbanan dia macam mana, kita tak tahu dia tanggung adik-beradik dia macam mana, kita tak tahu dia bangun malam macam mana, puasa sunat dia macam mana, baca Quran dia macam, kita tak tahu. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu. Maka benda ni bila sebab kita tak tahu, kerana kita bukan orang yang boleh mengetahui hati manusia, yang hanya mengetahui hati manusia ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita serahkan benda ni pada Allah Taala. Dan kita hendaklah merasakan orang lain lebih baik daripada kita. Ni baiknya. Tengok orang lain, lagi baik daripada aku ni. Tengok orang buat dosa, boleh jadi dosa dia ni satu hari Allah Ta'ala ampunkan. Aku ni banyak dosa, tapi aku tak perasan, aku rasa aku baik, aku tak minta ampun pada Allah Ta'ala. Boleh jadi aku yang akan banyak dosa kat akhirat nanti. Sentiasa pandang gitu, kerana itu akan menyelamatkan kita daripada sifat takabur dari besar diri. Sentiasa pandang orang lain lebih baik daripada kita. Baik. Dan Imam Ghazali kata, kerana semua ni, masalah siapa lagi baik ni kita tak tahu, dan dia juga bergantung pada khatimah. Khatimah ni apa? Penamat hidup. Penamat hidup ni yang menentukan kita ni masuk syurga ataupun masuk neraka, kita ni diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis yang menyebut tentang seorang yang beramal dengan amalan ahli neraka hingga jarak dia dengan neraka tinggal sehasta, kemudian dia mati. Kemudian dia bertaubat dan kemudian dia mati. Orang ni tadi masuk syurga, padahal jarak dia dengan neraka tinggal sehasta lagi. Maknanya semua dosa dia buat. Tapi di hujung-hujung hayat dia, Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh dan dia mati. Dan dia masuk syurga. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian dengan jarak dia dengan syurga tinggal sehasta dan dia mati. Dan dia kemudian dah ada jarak dengan syurga tu tinggal sehasta, dia buat maksiat pula. Mati. Orang ni masuk neraka. Kenapa? Kerana di hujung hayat dia tu, penghujung dia tu, dia punya perjalanan ni, tengok penting ni kat ujung, ending dia tu. Ending kita ni kat mana? Kalau kita tegak
terus ke perjalanan kita. Orang yang beramal dengan amalan syurga terus sampailah dia masuk syurga. Ni alhamdulillah, mati dia tu mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Tapi ada orang yang beramal dengan amalan syurga, amal cantik dah ni. Satu hari dia rasa macam nak try jugalah buat benda, dia kona sikit, mati tu dikira sebagai su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Sebab tu istiqamah ni penting. Kalau boleh kita nak sampai hujung hayat kita. Kerana kita risau juga. Terutama yang duduk mengaji agama ni, kena satu pesanan ustaz. Kerana kita ni belum jumpa dunia lagi. Dia ada kejutan dekat luar dunia sana. Sekarang ni duduk dengan kawan-kawan kita, semua duduk baik, orang surau masjid. Jadi masuk universiti ni, walaupun terutama yang masuk universiti dekat dalam Malaysia ni, IPT ni, kita kelas pengajian agama. Dalam universiti tu bukan kita je duduk pengajian yang lain-lain tu ada dekat situ. Lagi kita masuk tengok, macam-macam punya dunia ni. Begini punya. Punya budak-budak ni buat ini gini. Dia akan jadi kejutan budaya. Hilang terus dia punya belajar agama tu. Kerana apa? Kerana takut kita tak diuji lagi dengan benda tersebut. Ni sebab tu orang belajar agama ni ujian ni lagi berat. Kalau boleh dapat istiqamah sampai hujung tu, hebatlah istiqamah. Berapa ramai yang tak boleh nak istiqamah. Terutama kita tengok kawan-kawan kita yang duduk perempuan, waktu belajar semua pakai tudung besar. Berapa ramai yang boleh istiqamah sampai habis belajar boleh pakai tudung besar? Tak ramai. Lagi kena bila kahwin dengan orang yang bukan yang belajar agama, orang yang suami biasa-biasa. Bahkan ada yang kadang-kadang stokil pun tak pakai high heel, pakai tudung. Kita tengok dah macam ustazah dia ni kan. Lain macam. Kerana susah nak istiqamah ni, payah. Kerana istiqamah ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut fastaqim kama umirta. Istiqamahlah seperti mana yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana istiqamah ni benda paling payah. Buat baik senang, tapi nak istiqamah buat baik payah. Payah. Hafal Quran senang. Senang hafal tak susah. Nak jaga Quran tu bagi tak lupa, tu yang payah kan. Tu yang payah. Nak buat baik senang, nak buat baik tak susah. Tapi nak bagi istiqamah boleh buat baik tu terus sampai mati, tu yang payah tu. Tu yang payah. Nak menjaga kita ni supaya tidak lari daripada sempang kita tu satu perjalanan yang payah. Maka kita kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa yang diajarkan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kamu palingkan hati kami selepas kau bagi hidayah pada kami. Doa tu. Wahai Tuhan kami, jangan kau palingkan kami selepas kau bagi hidayah pada kami. Sekarang ni dapat hidayah dah. Jangan Allah Ta'ala palingkan. Jangan kita minta, jangan Allah Subhanahu Ta'ala palingkan kepada kita. Dan salah satu juga kadang-kadang Allah Ta'ala uji orang gini kerana takabur tadi, ujub tadi. Dia pandang rendah pada orang lain kan. Dia tengok orang ahli maksiat, dia pandang, ini apalah buat kemungkaran ni. Ini hina ni, orang ni masuk neraka nanti ni. Kenapa lagi buat benda dosa gini. Dia pandang orang sebut dengan pandang penghinaan. Tak boleh begitu. Patutnya dia kena tegur, dia kena betulkan. Bila dia tu orang yang sedang buat maksiat tu adalah orang yang sedang diuji sebenarnya. Diuji dengan hawa nafsu dia, diuji dengan keadaan begitu. Kita ni tak kena lagi. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi peluang tu, ujian tu kena kat kita, baru kita tahu. Saya dah jumpa, adalah beberapa sepanjang hidup ni, orang yang kita kenal daripada awal ni orang yang syadid. Syadid ni orang yang ekstrim lah, kita ekstrim. Ni haram, ini tak boleh buat ni, tak boleh, ini apalah buat begini, dia ekstrim. Kita ni relax sudah lah. Janganlah terlalu ekstrim sangat. Ekstrim. Kalau tak suka pada orang tu, nampak orang tu buat dosa pun semua, tak boleh. Lalu kita tengok, dia lepas apa tahu dia pun sama macam tu juga jadi dia gitu. Kerana Allah Ta'ala akan uji. Kita pandang orang dengan pandang penghinaan, bila kena kepada kita, baru kita tahu. Macam kita lah. Kita tengok, kita kata, orang ni apalah rasuah, ambil duit banyak berjuta-juta. Peluang tu tak kena kat kita. Tak kena kat kita. Tak kena kita. Tak ada orang offer kita benda gitu. Cuba kita ni kan, tiba-tiba ada orang offer kita, ni ambil 3 juta ni, dia bagi cash, 3 juta cash, buka bonet kereta 3 juta cash. Kita ni kalau katakanlah pada waktu tu fikir hutang ada banyak ni, rumah ni apa dia buat, kita akan jadi orang yang macam saya silap fikir juga, ni kalau ambil pun orang tak tahu kat ni kan, nak ambil tak ambil, tak kena kat kita. Orang tadi tu dia pun ada di suatu situasi macam tu, dia diuji macam tu. Mungkin kelemahan dia pada waktu menyebabkan dia terbuat benda tu. Dia diuji macam tu. Kita tak kena uji, jadi kita jangan pandang remeh pada dia. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dia bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia. Kita doa begitulah. Kita tengok orang-orang yang buat maksiat ni, kita doa, ya Allah, mudah-mudahan kau bagi hidayah pada dia dekat hujung-hujung, dan dia boleh masuk syurga nanti. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala tak uji kita dengan benda-benda begitu di hujung-hujung hayat kita. Maka i'tikadmu dalam dirimu bahawa engkau lebih baik daripada orang lain adalah berpunca daripada kejahilan semata-mata. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahawa ia adalah lebih baik di sisi Allah
daripada engkau, ia mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu yang disebut tadi. Maka jikalau engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, maka hendaklah engkau berkata dalam hati, budak-budak ini belum pernah buat maksiat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku banyak buat maksiat, maka tak syak lagi budak ini lebih baik daripada aku. Tengok budak muda, dia kalau orang yang semua dia akan pandang, dikatakanlah dia ni dah jadi imam lama dah, senior ni, dia dah biasa ni, ustaz besar. Tiba-tiba ada budak baru masuk, dia kata, ni apa budak ni, baru belajar habis Quran ni, apa ni kan. Dia pandang remeh pada budak baru. Ataupun yang mengajar tu dah lebih muda daripada dia. Apalah ni orang muda nak mengajar. Aku makan garam lagi banyak daripada dia kan. Tu yang kena darah tinggi, banyak makan garam kan. Imam Ghazali sebut apa? Imam Ghazali kata, boleh jadi bila pandang orang muda ni, pandang dengan apa? Budak-budak muda ni bersih lagi, tak buat maksiat lagi, tak banyak buat maksiat lagi, tak banyak buat dosa lagi. Sedangkan aku ni macam-macam dosa dah. Orang dah lebih berumur lagi, macam-macam dosa dia buat. Aku ni dah macam-macam dosa buat. Maka dah tentu budak-budak ni lebih baik daripada aku. Kata dia tak buat banyak dosa, kita tengah bersih lagi kan. Tak bersih lagi, tak ada dosa. Dan bila tengok orang tua pula macam mana? Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, maka hendaklah kau berkata, orang ini menyembah Allah lebih dahulu daripada aku, maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripada aku. Dan apabila engkau melihat orang yang aman, dia kata bila orang tua, orang yang lebih tua daripada kita, kita akan pandang bahawa orang ni hidup lagi lama, maknanya dia sembah Allah lagi lama, dia dah ibadat lagi lama daripada kita. Ini orang ni amal lebih banyak daripada kita, maka kita kena hormat dia kerana dia amal lebih banyak daripada kita, itu sudah pasti. Kemudian bila jumpa orang alim, maka hendaklah engkau berkata, orang alim ini telah dikurniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikurniakan kepadaku, dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya, dan ia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengannya. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, baik, dia kata masa tengok orang alim, tengok bahawa orang alim ni Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Dia ni ilmu Allah Ta'ala kurniakan pada dia banyak, dan dia banyak tahu benda yang aku tak tahu, maka kita kena hormat dia, muliakan. Sebab tu bila jumpa orang yang alim ni, adab kita. Orang yang alim, tak kiralah orang alim daripada mana sekalipun, hormat dia atas ilmu yang ada pada dia. Ni adab kita sebagai penuntut ilmu, kena hormat orang yang lebih alim daripada kita, walaupun dia ni duduk mana sekalipun. Katakanlah dia ni bukan daripada yang pendapat dia tu kita setuju kan. Kadang-kadang kita ada pegang pendapat kita, ini pendapat yang kita tidak setuju. Hormat dia sebagai orang yang alim, ilmu yang ada pada dia. Ni adab penuntut ilmu. Barulah keberkatan ilmu tu akan datang kepada kita juga. Kita tak setuju dengan pendapat setengah ustaz, kita ada pegangan lain, tak apa, kita hormat pandangan dia atas ilmu yang ada pada dia. Jangan jadi seperti ramai orang hari ni, penuntut ilmu, tapi bila ada ustaz yang lain bukan daripada fahaman dia maki rapat dalam tu kan, dalam YouTube ke, dalam Facebook ke, ustaz ni sesat lah, ustaz ni bid'ah lah, ustaz ni wahabi lah, ustaz ni. Tak boleh. Beradab dengan ilmu yang ada pada dia. Orang yang berilmu, adakah dia akan tulis perkataan-perkataan keji macam tu? Dan tentu tidak. Orang yang acah-acah berilmu je dia akan gitu. Maknanya dia baru belajar sikit, dia tengok orang lain tak sesapat ni, dia maki ustaz dia apa semua. Itu terpulang pada dia ada pegangan dia. Kita kena hormat ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, pada dia. Maka bila kita mula hormat orang alim, walaupun tak sependapat dengan dia, kita ni akan dapat keberkatan ilmu tu. Ada orang yang dia ni faham ilmu, jadi mudah faham, bukan sebab dia ni jadi kuat ingatan ataupun dia ni rajin belajar, tidak, tapi dia jaga adab ilmu tadi. Jaga adab ilmu. Sebab tu kita tengok orang dulu selalu macam mana dengan Tok Guru, duduk sebelah, tukang gandah kitab, ada yang tukang bawa kitab Tok Guru, tukang baca ke apa semua. Ni tukang bawa beg Tok Guru. Kenapa? Ni dia nak jaga keberkatan. Dia belajar tak pandai pun, tapi dia nak kerja keberkatan. Orang begini yang bila dapat keberkatan ilmu, habis tu jadi alim kadang-kadang. Jadi lebih alim daripada yang sungguh-sungguh dia kadang-kadang. Kenapa? Kena jaga adab ni. Adab ni kena jaga. Adab ni tak jaga, alim macam mana kita pun jadi alim yang tidak berakhlak. Kita tengoklah kadang kita nampak kan, orang ni nampak alim tapi dia tak berakhlak. Cara dia tu agak tidak menyenangkan. Ini dan ilmu dia tu menyebabkan orang jadi berpecah belah, orang jadi bergaduh tidak sama. Ini tak apa tepat lah. Tapi kita atas penuntut ilmu, bukan level kita untuk kita menghukum mereka ni. Kita hormat pada mereka dan lebih baik kita tinggalkan. Janganlah terlibat dengan memaki-maki dia antara semua lain, tinggalkanlah. Salah satu syarat kita nak kritik orang alim, salah satu syarat ulama sebut adalah, syarat pertama dia adalah kita punya alim tu mesti sama dengan dia atau lebih kurang ada. Kadang-kadang ustaz dengan ustaz ataupun syekh dengan syekh ni dia berbalah nampak. Kenyataan ni dia macam bertentangan. Dia dengan dia tak apa.
Ilmu dia sama atau lebih kurang, tu level dia. Kita tengok kan Dr. Yusof Qaradawi dengan Syekh Ali Jumaah. Dia dua ulama besar. Dr. Yusof Qaradawi bekas Kesatuan Ulama Besar Dunia. Syekh Ali Jumaah bekas mufti Mesir. Bukan calang-calang dua-dua ni. Tapi kita tengok pendapat dia ni, dia antara sama lain dia keras lah. Kadang-kadang dia punya bertengkar tu agak bahasa keras lah. Kita sebagai anak murid, lepas tangan, jangan masuk campur. Ni orang alim punya kerja ni. Dia sama dia boleh kritik dia antara sama lain kerana ilmu dia sama ataupun lebih kurang dia antara sama lain. Kita nak sama dengan dia, jauh beza lah. Jauh beza sangat dengan dia. Jadi kita tak payahlah nak sibuk-sibuk nak kutuk orang alim ni, kutuk orang tu, tak payah. Ini bukan bidang kita dan bukan kelayakan kita kan. Bukan kelayakan kita. Contoh macam kita lah, kita ni baru belajar sekolah rendah, tiba-tiba kita nak komen cikgu kita ngajar tak betul. Cikgu ngajar depan, cikgu ni ngajar salah ni, tak betul ni. Macam tu lah perumpamaan dia. Kau baru sekolah rendah, baru darjah 3, tiba-tiba nak komen cikgu tu, cikgu yang ada degree dah masuk universiti, nak kata cikgu tak betul. Tapi kau gitulah maknanya. Orang yang biasa komen ni, dia selalu tak tahu apa-apa. Jadi kita elakkan diri kita daripada terlibat dalam pergaduhan dalam bab agama ni. Elakkan begitu kan, elakkan. Kerana dia akan menyebabkan umat dia lagi berpecah. Tak setuju, tak apa, kita tinggalkan. Tak setuju dengan apa dia buat, tinggalkan. Kecuali perkara tersebut adalah perkara yang memang terang-terang bercanggah dan kita kena betulkan dia. Kalau tidak dibetulkan, dia akan menyebabkan kesesatan kepada umat. Itu tak apalah, tegur gitu. Tapi kalau benda tu adalah benda khilafiyah yang ulama berbeza pendapat apa semua, tak payahlah, kita tinggalkan dia. Jangan bergaduh tu. Ni ustaz pesan gini, ustaz tak nak tengok nanti dekat Facebook mana-mana tiba-tiba ada nama daripada seorang pelajar dia ni duk komen ke ustaz ni, komen ke ni, ustaz tak nak tengok gitu. Kalau ada tu memang dia kena lagi. Biarlah orang yang begitu, biarkanlah begitu. Biasa bila kita tengok balik pun orang yang begini, rupanya dia ni pun barulah start belajar, baru dengar kuliah apa semua, dia jadi ekstrim. Jadi ekstrim kan. Baik. Kemudian jika engkau melihat kepada apabila engkau melihat kepada orang jahil, maka hendaklah engkau berkata, orang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilannya, tapi aku mengerjakan maksiat beserta dengan ilmuku, maka Allah boleh berhajat ke atas diriku dan aku belum tahu lagi bagaimana aku akan mengakhiri kehidupanku. Bila tengok orang jahil buat dosa, kita kata dia ni buat dosa jahil, tak tahu, dia mungkin atas sebab dia tak tahu dia buat dosa ni. Sedangkan kita ni kadang-kadang buat dosa dan kita tahu benda tu dosa. Mana lagi berat? Orang yang jahil buat dosa dengan orang yang tahu tapi dia buat dosa juga. Orang yang tahu lagi buat dosa lagi berat. Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih berat kerana dalam keadaan dia tahu benda tersebut. Apa ayat sebut? Saya lupa ayat sebut. Bi ghairi ilm, ayat sebut. Apa ya? Tak ingat ayat sebut. Allah Taala sebut bahawa orang yang buat maksiat dengan kejahilan dia ni, Allah Taala akan ampunkan. Dia kalau diminta ampun pada Allah Taala akan ampunkan atas kejahilan dia kerana dia buat dalam keadaan dia tidak tahu. Berbeza dengan orang yang tahu ni, dia punya bebanan tu lebih lagi kerana ilmu Allah Taala dah bagi tapi kau buat juga. Dan apabila engkau melihat orang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi, boleh jadi nanti ia masuk Islam, lalu ia mengakhiri hidupannya dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik dan beriman. Dengan sebab itu dia masuk Islam, dia telah keluar daripada dosa-dosa seperti keluarnya selai rambut daripada bancuhannya adunan roti. Kita tengok orang kafir, kita kena kata Imam Ghazali, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia nanti. Mudah-mudahan dia ni boleh mati dalam keadaan Islam. Kalau dia mati hujung hayat dalam keadaan Islam, maka dia akan masuk syurga. Dosa-dosa dia semua yang dilakukan sepanjang hayat dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak dalam sirah Nabi SAW kes begini jadi. Orang yang tak pernah semayang, tak pernah apa, tiba-tiba ketika Nabi SAW dalam peperangan, kalau tak silap ustaz, dalam peperangan Khaybar, Nabi SAW jumpa dengan satu kabilah ni nak tolong Rasulullah SAW. Dia kata, qatil summa aslim. Dia kata, aku nak perang dulu kemudian aku masuk Islam ya Rasulullah. Rasulullah kata, tak, aslim summa qatil, kamu masuk Islam dulu baru kamu perang. Akhirnya dia aku pada Rasulullah SAW, masuk Islam kemudian perang. Ini tak pernah semayang, tak pernah apa ni, masuk Islam kemudian ikut Rasulullah SAW jihad. Kemudian dia mati dalam peperangan tersebut. Rasulullah kata dia ni masuk syurga. Untung dia ni tak pernah semayang, tak pernah apa, berjihad, mati syahid, masuk syurga. Semua kehidupan dia tu tak pernah buat taat pada Allah Ta'ala pun. Ujung tu baru dia masuk Islam. Allah Ta'ala matikan dia masuk syurga. Kenapa? Kerana dosa dia semua dah dikeluarkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mati dalam keadaan baik. Kita ni tak tahu lagi. Kita kena sangka begitu. Kita ni tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Maka tidak boleh kita memandang orang dengan pandangan yang menghinakan. Dan
mana tadi, tak kena aku auzubillah, boleh berubah menjadi sesat. Dan aku, dia kata disambung di sini, kata mungkin aku ni boleh jadi sesat pula, hujung-hujung tu tak ikut apa-apa jadi sesat pula. Setelah mendapat petunjuk, maka aku menjadi kafir dalam kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabin, sedangkan aku disiksa dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya orang kafir tadi yang mati dari Islam, dia kumpul dalam muqarrabin, orang yang soleh. Kita pula yang tadi perasan baik tu mati dalam keadaan kafir dan masuk Islam, dan masuk neraka. Benda ni pernah jadi ke tidak? Banyak kali juga jadi. Antara kisah yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu kisah Barsisah. Kan Barsisah ni seorang alim. Disebut kisah Barsisah ni punya alim, bukan dia, anak murid dia level boleh jalan tair. Alim tak? Alim kan? Kita kat sini boleh jalan tair. Bolehlah lantai basah boleh jalan tair kan? Atau jalan atas hujan. Ni memang boleh jalan tair sungguh. Alim lah. Ada orang kata Barsisah ni punya alim, level dia boleh terbang. Ni macam-macam kisah lah, tapi wallahu alam. Tapi nak ceritanya Barsisah ni memang seorang yang alim, yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat dia ni. Tapi penghujung ayat dia macam mana? Dia mati dalam keadaan kafir. Kita dengan Barsisah ni punya amal, ujung kuku sangat ni dengan Barsisah. Tapi Allah Ta'ala uji dia macam mana? Dia ni alim. Ada dua orang abang ni, ada seorang adik perempuan dia sakit. Jadi dia pergi berubat macam-macam tempat nak bagi adik dia ni boleh sembuh. Tak baik adik dia ni. Pergi jumpa dia tak sembuh. Akhirnya orang kampung kata cuba jumpa Barsisah. Dia tu alim. Mana tahu doa dia ke, dia ada amalan ke apa, boleh berubat, adik kau boleh sembuh. Maka abang dia pun tak fikir panjang, sebab abang dia nak pergi perang. Abang dia ni tentera nak pergi perang. Jadi dia pun, orang kata pergi jumpa Barsisah, dia pun pergi jumpa Barsisah. Kerana dia dah habis usaha dah. Dia pergi jumpa semua tabib dan sebagainya, tak sembuh juga. Jumpa Barsisah, sampai depan pintu Barsisah, dia ketuk pintu. Dia kata, wahai tuan, adik aku sakit. Orang ramai kata, aku dah pergi usaha semua tempat, tak boleh sembuh. Orang ramai kata, dia suruh jumpa kau. Mana tahu kau boleh doakan dan sebagainya, boleh rawat, dan akhirnya adik aku boleh sembuh. Barsisah tengok adik dia perempuan. Barsisah kata, aku tak nak rawat, aku tak boleh rawat dia. Dia tutup pintu. Bila dia tutup pintu, abang ni tadi pada ketika itu datang panggilan perang. Maka dia tak ada pilihan, dia pun tinggalkan adik depan pintu Barsisah dan dia tu pergi perang. Dia tinggalkan. Dia kata, takkanlah Barsisah nak biarkan adik aku sini kan. Dia pun tinggalkan, dia pergi perang. Akhirnya Barsisah ni, syaitan datang hasut dia. Syaitan datang, kau ni Barsisah, kau kata kau alim, kau baik. Ni budak perempuan depan sakit depan rumah kau biar begitu aja. Mana hati perut kau ni? Cubalah bagi sikit, bagi minum air ke, bagi makan ke. Akhirnya fikir betul juga kan, bagi minum air, keluar sekejap bagi minum air. Kau nak lama sikit, keluar bagi makan. Akhirnya sampai tahap syaitan berjaya hasut Barsisah ni tadi, dibawa adik perempuan ni masuk ke rumah dan akhirnya berlaku penzinaan. Bila berlaku penzinaan, adik perempuan ni tadi mengandung, budak perempuan ni tadi mengandung. Bila mengandung, Barsisah ni dia malu kerana dia orang alim, satu kampung kenal dia sebagai orang alim, anak murid dia ramai. Kalau orang tahu dia buat perbuatan ni, maka dia akan dapat malu besar. Akhirnya dia buat keputusan untuk tutup malu dia bunuh perempuan ni. Dia bunuh budak perempuan ni dan ditanam di satu tempat. Sampailah satu ketika, abang pada budak perempuan ni tadi, dua orang tadi balik dari peperangan, selamat dari peperangan, balik. Dan dia pergi balik ke rumah Barsisah, tanya, mana adik aku? Hari tu last itu aku tinggalkan dia dekat depan sini. Mana adik aku? Barsisah kata, aku tak tahu, kau tinggalkan sini, aku tak tengok dia, tak tahu lepas tu dia pergi mana. Maka abang dua orang ni kata, mungkinlah juga, sebab kita pun tinggalkan dia depan pintu juga itu. Akhirnya dua orang abang ni balik rumah. Bila balik rumah, malam tersebut syaitan datang dalam mimpi kedua-dua abang tadi. Syaitan datang, dua-dua mimpi yang sama. Dia kata sebenarnya adik perempuan kau, dalam mimpi ni bagi tahu adik perempuan kau mati, dibunuh oleh Barsisah kerana dia dah berzina adik perempuan kau, adik kau mengandung, dan dibunuh dan ditanam dekat satu tempat di tempat sekian-sekian. Abang dia bila bangun tidur pagi tu, bangun dia sedar mimpi. Akhirnya mereka berbual, dia kata dua-dua dapat mimpi yang sama, cerita yang sama. Abang yang seorang dia kata, kita pergi cek nak, mana tahu tempat tu betul dalam mimpi tu. Abang seorang kata, tak kot, tu mimpi saja, takkanlah Barsisah nak buat macam tu. Pun abang seorang lagi kata, dia kata, tak apalah, kita try lah, tengok mana tahu betul kan. Maka abang seorang lagi kata, okay, tak apa, kita tengok. Maka mereka pun pergi tempat yang dikatakan dalam mimpi tersebut. Dia pergi tengok-tengok, dia gali dan jumpa mayat adik perempuan dia dekat situ. Bila jumpa, maka dibawa kes ni ke muka pengadilan dan Barsisah ni akhirnya ditangkap dan dijatuhkan hukuman. Kerana dia bunuh, hukuman dia mesti dah bunuh. Dia diikat di tiang dan pada waktu tersebut hukumannya adalah akan dipanah.
Akan dipanah ramai-ramai, orang akan panah dia akan mati ketika itu. Diikat dan dipanah. Ketika dia diikat ni, syaitan datang pada dia bisik. Syaitan datang pada Basisah, dia kata, kalau kau sebut pada mulut kau akan sembah aku, akan menyembah syaitan, aku akan lepaskan kau daripada kesusahan ni. Maka Basisah pada waktu tu dia dalam keadaan terdesak, dia nak selamatkan diri dia. Dia pun sebut bahawa dia menyembah syaitan pada ketika tersebut. Dan ketika dia mengaku dia menyembah syaitan tu, anak panah pun dilepaskan dan dia mati dalam keadaan kafir. Nampak? Ni ujian. Maknanya kita nak kata apa? Orang yang hebat macam mana sekalipun, hujung ayat dia Allah Ta'ala boleh twist dan akhirnya boleh mati dalam keadaan kafir. Sebab itulah kita ni kena hati-hati, tak boleh pandang orang dengan pandangan remeh, tak boleh merendahkan orang lain kerana kita tak tahu penghujung dia macam mana. Boleh jadi orang yang kita pandang remeh tu akhirnya dia lagi soleh daripada kita, lagi baik daripada kita. Kan berapa ramai kita jumpa artis-artis yang dulu kita tengok pun macam tak ada masa depan kan. Kita tak nak sebut kat sini lah, tapi kita tengok macam tak ada masa depan, dahsyat dia ni. Tapi hujung ayat dia berhijrah, jadi lagi baik daripada kita. Soleh dia dengan mengamalkan sunnah, buat kerja dakwah apa semua lagi baik daripada kita. Nampak? Ni Allah Ta'ala boleh bagi hidayah, boleh pusing. Yang tak dapat hidayah Allah Ta'ala boleh bagi hidayah. Yang dapat hidayah Allah Ta'ala boleh pusingkan dan akhirnya tidak dapat hidayah. Ni maka kita kena elakkan sifat sombong, takabur, besar diri, pandang orang dengan pandang kenaan ni, kena jauhkan daripada diri kita sendiri. Baik, mana tadi? Hilang lah. Okey, baik. Maka sifat takabur tidak akan keluar daripada hatimu kecuali bila engkau mengetahui bahawasanya orang yang sebenarnya mulia itu ialah orang yang mulia di sisi Allah, dan masalah ini tertaluk pada al-khatimah, ini penamat orang tu, kehidupan dia. Sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan, maka bila engkau berfikir demikian, nescaya hatimu siap-siap akan takut dengan al-khatimah sehingga engkau tidak berani membesarkan diri dan engkau terpaksa banyak membuat andaian terhadap orang lain walaupun sekarang ini engkau yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun keadaan ini tidak menghalang kemungkinan berlakunya perubahan-perubahan pada pendirianmu pada suatu masa yang akan datang. Maka kalau kita duk fikir akan datang ni, aku pun tak tahu jadi macam mana, kita duk fikir kita ni penamat hidup kita ni, penghujung hayat kita ni macam mana, maka kita takkan jadi sombong. Dan kita takkan hina orang tu nanti. Kerana kita pun tak tahu lepas ni kita jadi macam mana. Dia kata bukan saja tu, dia kata pendirian kita akan berubah kan. Manusia ni pendirian dia akan berubah. Hari ni dia pegang gini, besok dia berubah benda lain. Imam Syafi'i rahimahullah pun dia ada qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i, dia ada pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat Imam Syafi'i ketika dia duduk di sebelum dia sampai ke Mesir, pendapat dia agak keras sikit, pendapat Mesir. Kerana pada waktu tu dia duduk dalam semua kalangan orang Arab, orang Islam yang mempunyai pahaman yang sama. Tapi bila dia duduk di Mesir, dia dah bercampur dengan orang yang macam-macam, dia agak ringan sikit kerana tengok keadaan masyarakat ketika itu. Kerana manusia ni dia ada perubahan. Hari ni kita rasa begini, bila kita tengok akan datang, lain pula pendapat kita, punya tidak begini kan. Manusia memang berubah-ubah begitu. Maka disebabkan kita ni pendirian kita satu hari begini, satu hari begini, dan kita tidak tahu masa akan datang kita bagaimana, jangan kita memandang orang dengan pandangan yang keji kerana kita tak tahu apa akan jadi pada kita. Kerana Allah berkuasa merubah-rubah hati manusia dan ia dapat memberi hidayah kepada siapa sahaja yang dia kehendaki, dan ia berkuasa pula menyesatkan siapa sahaja dia kehendaki. Adalah sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad, takabur, ujub, tetapi rasanya cukup bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkenaan dengan sifat tersebut, di mana Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih telah meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhd dengan sanad beliau daripada seseorang lelaki iaitu Khalid bin Mu'dan yang pernah berkata kepada Mu'az, wahai Mu'az, ceritakanlah kepada aku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata rawi hadis tersebut Khalid bin Mu'dan, lalu Mu'az menangis sehingga aku sangka ia tidak dapat berhenti. Bila tanya hadis, sahabat ni tanya hadis pada Mu'az, dia kata apa dulu Rasulullah pernah pesan pada engkau? Dia menangis sampai sahabat ni merasakan macam tak berhenti menangis lah dia ni. Maknanya dia sedih sangat. Apa yang Rasulullah pesan kat dia sampai dia menangis sampai tak nak berhenti ni? Lalu Mu'az berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai Mu'az, sebenarnya aku mahu menceritakan kepadamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti ia akan memberi manfaat akan dikau di sisi Allah. Tapi jika engkau mensia-siakannya dan tidak memeliharanya, maka akan terputuslah hajatmu di hadapan Tuhanmu pada hari kiamat nanti. Rasulullah pesan kat dia. Rasulullah sampaikan pesanan ni pada Mu'az. Apa dia? Wahai Mu'az,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Kemudian lalu ditentukannya pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Setiap lapisan langit, langit ada 7, maka Allah Ta'ala cipta 7 malaikat untuk jaga 7 langit. Lalu naiklah malaikat hafazah, ini membawa amal seorang hamba yang dilakukannya, mulai daripada pagi sampai ke petang amalan tersebut. Mempunyai nur baginya cahaya matahari, seperti bagaikan cahaya matahari. Mana amal ini hebat. Nur cahaya amal itu macam cahaya matahari. Sehingga apabila malaikat hafazah yang membawa amal hamba itu sampai ke langit yang pertama, malaikat ni bawa amal soleh orang ni yang bercahaya ni sampai ke langit pertama. Langit pertama ada malaikat jaga. Lalu berkata malaikat penjaga langit pertama, iaitu bagi malaikat hafazah yang bawa amal ni, pukulkan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Maknanya baling-balik amal soleh ni tadi yang kau bawa tadi, baling-balik pada muka orang yang buat tadi. Padahal ni baru sampai ke langit pertama, belum sampai ke langit ke-7 lagi. Baru langit pertama dah kena campak balik ke atas muka orang yang buat balik tu. Akulah malaikat penjaga ghibah, yakni mengumpat. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain dapat melalui aku untuk terus naik ke atas. Maknanya amal soleh kita, kalau kita ni hidup sebagai seorang yang mengumpat, dalam hadis tersebut Allah Ta'ala perintahkan orang yang duduk dekat yang pertama tadi, langit pertama tadi, malaikat pertama tadi, kalau ada amalan orang yang kaki mengumpat ni, buang balik, jangan bagi lepas langit pertama. Uish, payah kita ni. Sebab tu tadi Muaz bila nak cerita hadis ni, dia menangis sampai sahabat kata, aku sangka dia mungkin tak berhenti menangis, dia sedih. Ini baru kita cerita langit pertama baru. Nak bagi lepas ke langit ke-7, kita baca habiskan muka surat ni, kerana nak sampai ke-7 ni panjang juga. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama, kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlebih dengan dosa mengumpat orang. Maknanya yang tadi, yang kedua pula orang bawa amal ni adalah amal soleh yang baik dan orang ni tak mengumpat. Maknanya pintu pertama lepas ni, langit pertama agak-agak lepas. Baik. Sampai kepada malaikat yang menjaga pintu langit kedua. Lalu dia berhenti. Berhenti kamu di sini dan pukulkan semula amal ini ke muka orang yang mengerjakan. Baling-balik muka pada orang yang buat amal. Kenapa pula? Dia ni orang tak mengumpat lepas langit pertama. Dia ni buat dosa apa pula? Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang seperti ini, orang yang mengerjakannya, kerana ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Rupanya orang ni buat amalan tak ikhlas. Dia ada niat lain, buat suatu sebab nak dapat dunia, pujian ataupun duit ataupun apa sahaja daripada dunia dengan amalan dia ni. Buat amal sebab nak orang puji, buat amal sebab nak orang bayar, buat amal kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu, nak bagi orang nampak baik dan sebagainya. Allah telah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Lain daripada itu juga ia membesarkan diri dalam majlis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga kebesaran. Selain itu juga dia kata apa? Orang ni suka besar diri. Bila duduk majlis, dia suka rasa macam diri dia hebat. Dia suka orang puji dia, suka orang membesarkan dia, orang rasa dia hebat. Orang membesarkan dia, jadikan dia jadikan dia macam hero dan sebagainya. Dia suka begini. Dia suka orang jadikan dia nampak hebat gitulah, puji-puji apa semua. Orang begini yang suka membesarkan diri ni, dia tak lepas pintu langit kedua ni. Kerana apa? Kerana aku malaikat yang menjaga kebesaran, malaikat kata. Tak lepas juga amalan begini. Dua-dua ni ayah jaga, mengumpat pun, lepas mengumpat rupanya jaga membesar diri, tak ikhlas, sangkut juga amalan. Ini baru dua. Nanti kita akan baca dalam kuliah yang akan datang bagaimana amalan-amalan kita ni boleh sangkut, takut tak lepas sampai ke langit ke-7. Kerana banyak sangat lapisan-lapisan yang menyebabkan amalan kita ni boleh dicampak balik ke atas muka kita. Sebab itulah kita yang buat amal soleh ni, antara benda yang kita risau adalah kita tak tahu lagi amal kita ni diterima ataupun tidak. Adapun begitu, kita kena sentiasa bersangka baik bahawa Allah Subhanahu Wa Taala terima amal kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena risau, takut-takut kita amal kita tertolak atas sebab kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Maka atas sebab itulah tak boleh kita bangga dengan amal kita, tak boleh kita rasa kita ni baik sangat, kerana kita tidak tahu kita ni di sisi Allah ni, pandangan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita ni bagaimana. Baik, wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat memberi manfaat pada kita semua dan dapat menjadikan kita orang yang lebih berakhlak dan lebih baik lagi, dan tidak mempunyai penyakit-penyakit hati begini, kerana ianya menyebabkan suatu itu amalannya tertolak dan akan menyusahkan kita di akhir nanti. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.